Assalamualaikum murid-murid yang Ustaz kasih sekalian. Tadi sudah tonton video kan? Jadi agak-agak pernah tontonkah situasi video seperti itu? Tahukah murid-murid di manakah berlakunya peristiwa tadi? Ya, itu berlaku di Istana Raja. Raja mana? Itu Raja Malaysia. Kita sebut dengan gelaran Yang di-Pertuan Agong. Jadi yang kamu lihat dalam video itu ialah istiadat cara-cara untuk menghadap seorang raja. Jadi apa kaitan di antara video istiadat menghadap raja itu dengan tajuk kita pada hari ini? Baik. Hubungannya ialah kalau kita lihat dalam video itu, seorang rakyat dia bila mahu menghadap seorang raja, maka dia perlu mengikut adab dan tata cara yang tertentu. Contoh kalau murid-murid lihat tadi, dia buat begini, kan? Kemudian dia rendahkan tubuhnya. Itu antara cara-cara kita menghadap raja. Baik, kalau guna bahasa juga, bahasanya kena bahasa yang sesuai. Kita tidak boleh guna aku, engkau, ataupun tak boleh kita bercakap seperti dengan kawan-kawan. Dengan raja, dia caranya berbeza. Jadi, demikianlah tajuk kita pada hari ini, iaitu bila kita menghadap manusia yang lebih tinggi pangkatnya pun kita kena jaga adab, apatah lagi bila kita menghadap Allah, Tuhan bagi sekalian alam, untuk kita meminta doa dan juga hajat-hajat kita. Jadi tajuk kita hari ini ialah berkenaan dengan doa, adab ketika berdoa. Baik, murid-murid yang dikasihi sekalian, apakah adab-adab ketika kita berdoa? Sebelum ini kita telah pelajari bahawa doa itu merupakan permintaan daripada kita kepada Allah. Baik. Dan Allah pun perintahkan kita suruh minta daripada Dia. Dalam Al-Quran Allah beritahu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah kata apa? Tuhanmu telah berkata, berdoalah kepada aku, minta daripada aku. Nescaya aku akan perkenankan. Aku akan terima, aku akan makbulkan. Jadi Tuhan kita suruh kita berdoa kepada Dia. Jangan doa kepada yang lain. Baik. Tapi bila kita berdoa, kita seolah-olah bercakap dengan Allah. Adakah sama macam kita bercakap dengan kawan-kawan? Ya, sudah tentu tidak. Dia mesti ada caranya. Itu yang kita panggil sebagai adab berdoa. Baik, mari kita lihat dalam buku teks di sini. Adab berdoa antaranya ialah kita ikhlaskan niat kita kerana Allah. Berdoa sebab Allah suruh kita berdoa kepada Dia. Yang kedua, berwuduk. Sebagusnya ambil wuduk terlebih dahulu. Kalau kita nak berdoa. Yang ketiga, sebagusnya menghadap kiblat. Seperti mana kita mahu solat, maka demikianlah kita berdoa. Kemudian jangan lupa untuk tunjukkan adab kita dengan Allah, menadah tangan. Menadah tangan tanda kita meminta daripada Dia. Kemudian menumpukan perhatian pada doa. Dengan maksud kita kena khusyuk. Jangan waktu berdoa kita pandang kanan, pandang kiri. Waktu berdoa kita main telefon, kita ganggu kawan, itu bukan adab. Baik, seterusnya mulakan doa kita dengan puji Allah dulu. Jadi kalau kita nak Allah tunaikan hajat kita, maka puji Dia dulu. Caranya bagaimana? Alhamdulillah. Itulah cara kita puji Allah. Kemudian lagi bagus lagi adabnya berselawat pula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana? Senang saja. Allahumma salli ala Muhammad. Bila kita sudah puji Allah, kita berselawat kepadanya, baru kita berdoa. Apa doa kita? Contoh kita mau berjaya, ya Allah, berilah aku kejayaan cemerlang dalam ujian peperiksaan dalam pelajaran, contoh. Baik, dan seterusnya adab kita berdoa, rendahkan suara, jangan jerit-jerit. Jangan kita jerit, ya Allah, tolonglah aku. Itu bukan cara berdoa yang betul. Caranya ialah rendahkan suara, ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Itu caranya. Seterusnya berdoa dengan penuh keyakinan. Maksudnya kita yakin Allah pasti sedang mendengar doa kita dan Dia pasti akan tunaikan doa kita.
Kemudian doa dibaca dengan tenang dan tertib. Jangan laju-laju, jangan gelojoh, jangan tergesa-gesa. Kemudian ucapkan amin lepas berdoa. Contohnya selesai doa, amin. Maksudnya makbulkanlah. Jadi itu antara cara-cara ataupun adab bila kita berdoa. Jadi murid-murid, Ustaz harap bila murid-murid sudah tahu ni, kalaulah murid-murid ada di depan Ustaz sekarang, mungkin Ustaz akan minta murid-murid tunjukkan cara-caranya. Berwuduk dulu, cari kiblat arahnya, kemudian tadah tangan, kemudian bagi perhatian, fikir apa yang kamu mau minta. Kan, contohnya, semoga Allah berikan kesihatan yang baik pada ibu dan ayah saya. Contoh. Jadi kamu cuba tunjuk depan Ustaz. Tapi memandangkan kita tidak dapat bersemuka, murid-murid cuba buat sahaja di rumah masing-masing. Baik, murid-murid boleh lihat gambar di sini ya, ni gambar kartun ni. Jadi macam inilah cara postur badan kita bila berdoa, tadah tangan, kemudian kita pun dalam keadaan khusyuk, kita rasa rendah, kita rasa berdosa, kita rasa kita ini hamba yang banyak kesalahan. Jadi kita berdoa, ya Allah, ampunkan dosa aku. Itu cara kita berdoa. Baiklah murid-murid, sekarang kita teruskan kepada sesi kita yang hujung-hujung sikit, iaitu kita hendak pelajari tentang kepentingan mengamalkan adab berdoa. Jadi Ustaz harap dengan apa yang saya kongsikan, murid-murid lepasnya akan tahu bila kita berdoa, apa yang akan kita dapat. Bila kita menjaga adab-adabnya, apa yang akan kita dapat. Jadi antaranya ialah supaya Allah memperkenankan permintaan kita. Contohnya bila hamba itu dia bersungguh-sungguh, dia jaga adab ketika berdoa, dia menangis pula tu, dia merayu kepada Allah. Jadi yang pertama, bila dia menjaga adab, maka Allah akan perkenankan, makbulkan, Allah terima doa dia. Kemudian yang kedua, dapat memupuk, melatih diri kita menjadi orang yang bersih, orang yang jaga kebersihan. Contohnya tadi, bila kita nak berdoa, kita berwuduk terlebih dahulu. Jadi itu kelebihannya. Kemudian yang ketiga, dapat membentuk sikap berusaha. Contoh tadi kan murid-murid bila berdoa, ya Allah bagilah aku berjaya dalam peperiksaan. Jadi murid-murid, bila kita berdoa bukan saja kita berdoa saja, kita perlu teruskan dengan usaha. Kita buka buku, kita jumpa kawan, buat kumpulan belajar, tanya guru, itu usaha kita. Jadi bila berdoa bukan saja berdoa begitu saja, tetapi kita perlu berusaha. Dan yang selain daripada itu, bila kita jaga adab ketika berdoa, kita akan jadi orang yang insaf. Orang yang selalu sedar betapa diri kita ini banyak yang buat salah. Jadi murid-murid, sekarang Ustaz nak murid-murid buat satu aktiviti bertulis yang murid-murid perlu lakukan dalam lembaran kerja. Sebentar lagi Ustaz tunjukkan. Baiklah, sebentar lagi juga Ustaz akan hantarkan kamu punya lembaran kerja ini dan kamu perlu, kalau boleh, kalau dapat print lah. Kalau tidak dapat pun kamu cuba buat dalam phone ataupun laptop. Baik, ini adalah lembaran kerjanya. Ada Ustaz tulis dalam tulisan Jawi dan ada tulisan Rumi. Baik, di sini ada adab, bahagian sini adab, bahagian sini ialah kepentingan mengamalkan adab. Jadi arahannya, suaikan adab berikut ini dengan kepentingan yang sesuai. Contohnya, Ahmad berwuduk sebelum berdoa. Dia jaga adab dengan cara berwuduk sebelum berdoa. Jadi apakah agaknya kepentingan bila berwuduk sebelum berdoa? Cuba lihat satu persatu. Jadi saya bagi contohlah, jawapannya memupuk peribadi yang menjaga kebersihan diri. Jadi di sini Ustaz mau murid-murid cuba baca dan cuba fikirkan jawapan-jawapannya berdasarkan apa yang telah Ustaz kongsikan, terangkan tadi. Jadi murid-murid, Ustaz harapkan dengan sedikit perkongsian pada kali ini, meskipun kita berada dalam bentuk atas talian, maka Ustaz harap murid-murid boleh faham antara objektif yang kita ingin capai pada kali ini ialah murid-murid dapat menunjukkan adab-adab berdoa mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan harian dengan cara yang betul, menerusi tunjuk cara, simulasi. Jadi masa Ustaz terangkan tu kamu ikut juga macam gambar kartun tadi kan.
Kemudian yang kedua, Ustaz harapkan juga murid-murid sudah dapat menyatakan apa kepentingan mengamalkan adab dengan betul ya. Jadi caranya dengan lembaran kerja yang Ustaz sediakan. Jadi murid-murid sudah selesai nanti boleh ambil gambar dan hantar kepada Ustaz. Jadi sampai sini dahulu, kita jumpa lagi insya-Allah pada masa yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.